Pembicara awal dan saya yang penggulung terakhir. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu mengenai dengan sabuisme tadi yang dikatakan puluhan ribu yang hadir, dia hanya menjadi objektif jika tujuannya, matlamatnya tercapai, iaitu mencari apa yang salah, bukan siapa yang salah. Kalau berkumpul berpuluhan ribu, akhirnya tujuannya hanya untuk mencari siapa yang salah, kita tidak akan ke mana-mana. Dan kebenaran yang mau kita cari untuk sejarah juga tidak akan tercapai. Berbalik pada soalan yang pertama mengenai dengan kurikulum. Sebab itu saya kata tadi bahawa soal pentingnya sejarah ini bukan setakat kerana adanya sabuisme. Sebab keputusan mewujudkan jawatankuasa ini sudah kita lakukan sebelum daripada ini. Dan kita memberikan masa kepada jawatankuasa, kurikulum dan juga buku teks sejarah ini untuk membuat kajian secara menyeluruh. Dan saya tahu dalam jawatankuasa yang dianggotai oleh berbagai pihak ini, memang ada berbagai cadangan. Antaranya saya nak maklumkan, ada yang meminta sejarah ini diajar hanya bermula pada tahun 1947. Ini yang saya kata tidak objektif. Kenapa? Kerana 1947 itulah perlembagaan rakyat. Dia nak menafikan yang awal daripada itu. Dia semata-mata kerana melihat sumbangan UMNO, penyatuan UMNO, penubuhan UMNO dan sebagainya, penentangan Melayu Union dan sebagainya. Saya kata ini tidak objektif. Sebab itu saya kata sejarah adalah sejarah. Jadi sebab itu, walau bagaimanapun, hasrat kita bila mewujudkan jawatankuasa ini, kita serius. Sebab itu kita buat keputusan. Sejarah juga mesti menjadi subjek yang wajib lulus menjelang tahun 2013. Dan sudah tentu kita memerlukan membuat persiapan. Dan dalam jawatankuasa kurikulum ini, yang kita utamakan bukan lagi tokoh-tokoh semata-mata, tetapi nilai-nilai yang harus diajar kepada pelajar tersebut. Dan pendekatan-pendekatannya. Sebab yang penting bukan belajar untuk lulus, tetapi belajar untuk menghayati. Dan sebab itulah kita ada tema pembinaan negara bangsa. Dan ini yang penting sebenarnya. Dan sebab itulah kita melihat secara serius keperluan jawatankuasa ini. Dan sebab itu pada saya, soal pentingnya sejarah bukan setakat kerana timbulnya isu sabuisme ini. Tentang salahkah Mat Indra menjadi komunis. Tuan-tuan, saya cukup jelas pendirian saya, iaitu bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Sebab itu ramai tokoh-tokoh kiri yang lain seperti Burhanuddin Al-Halmi dan sebagainya. Mereka tidak masuk ke hutan. Mereka tidak melarikan diri. Mereka terus berjuang. Tetapi Man Indra masuk ke hutan menjadi seorang komunis. Dan banyak nyawa yang terkorban. Bukan saja orang Melayu, orang Cina, rumah dibakar, kelaparan dan sebagainya. Itu saya kata bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Dan sebab itulah pada saya bahawa perjuangan komunis ini cukup jelas, iaitu perjuangannya adalah untuk mewujudkan sebuah negara republik. Sebuah negara yang tidak akan meneruskan sistem pemerintahan beraja. Dan ini yang menyebabkan, tuan-tuan, saya tetap dengan pendirian saya mengatakan bahawa perjuangan komunis ini adalah tidak sesuai untuk diamalkan di negara kita. Dan sebab itulah kita menentang perjuangan komunis ini. Apabila saudara sahabat saya, saudara yang berhormat saudara Saifuddin, membangkitkan tentang Mat Indra, sebab itu saya dah sebut tadi bahawa dalam buku Pungkir Nama Johor ini, ya, ada satu lagi rencana artikel dalam buku itu mengenai dengan tajuknya Baju Sirat. Cukup jelas menyebut tentang Mat Indra adalah seorang komunis. Sebab Baju Sirat adalah seorang pegawai polis. Dia yang menangkap Mat Indra dan dia hidup di zaman itu. Ya. Sebab itu kita tidak boleh, tuan-tuan, hanya mendengar semata-mata hujah daripada kaum keluarga kita. Sebab kita sudah tentu ada sentimen keluarga. Keldai dadah, ya, yang berlaku di mana-mana. Anak-anak kita yang belajar universiti menjadi keldai dadah. Ibu bapa tetap mengatakan, dia yakin anak dia bukan seorang keldai dadah. Sebab dia tahu anak dia, sedangkan hakikatnya anaknya sudah menjadi keldai dadah. Ibu bapa tidak boleh menerima bila anaknya diambil tindakan kerana masalah disiplin di sekolah. Sebab dia tahu anaknya baik. Sedangkan anak dia sudah membuli pelajar-pelajar lain. Sebab itu saya kata, kebenaran tidak bergantung kepada kaum keluarga kita sahaja. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu ke mana menghilang adik-beradik kita. Rupanya sudah berada di dalam hutan menjadi seorang komunis. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wajarkah sejarah ditulis semula? Ya, saya sudah menyatakan tadi bahawa kalau tujuan kita menulis sejarah itu hanya semata-mata kerana terlalu akomodatif kepada perkara yang kita hanya untuk menyedapkan
diri kita, golongan kita, dia tidak bermakna pada saya. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengatakan saya lebih bersetuju bahawa kita perlu mentafsir sebenarnya sejarah. Sebab itulah jawatankuasa kurikulum ini mengenai sejarah ini diwujudkan untuk melihat di manakah perlu yang kita perbaiki, di manakah yang perlu kita tambah. Dan yang paling penting ialah pendekatan kita mengajar sejarah itu supaya ia dihayati, menjadi alat untuk kita melakukan perubahan. Dan ada soalan tadi bertanya tentang UMNO dan PAS sebagainya. Tuan-tuan, di sini saya nak menjelaskan perbezaan saya. Saya berpegang kepada politik hati nurani. Bagi saya, UMNO adalah alat. UMNO bukan matlamat perjuangan saya. Dan saya yakin UMNO adalah alat yang terbaik untuk saya sampai kepada perjuangan saya. Tuan-tuan boleh berpegang kepada pendirian tuan-tuan. Ya? Inilah keyakinan saya, tuan-tuan. Inilah keyakinan saya. Kalau tuan-tuan tidak boleh menerimanya, ini yang menjadi masalah kepada usaha kita untuk mewujudkan budaya politik hati nurani ini. Ya? Ini yang menjadi masalah. Kita boleh kata kita berjuang untuk Islam, tapi kita tidak melaksanakan negara Islam pada diri kita. Kita tidak menunaikan ciri-ciri Islam pada hidup kita. Yang seperti kita tunjukkan pada hari ini. Mana dia akhlak Islam apabila saudara tidak membenarkan saya bercakap? Mana dia akhlak Islam apabila saudara mengganggu bila saya bercakap? Bilakah perubahan akan berlaku? Kalau beginilah cara kita, tuan-tuan. Tentang memali. Tentang memali, tuan-tuan. Ketika itu saya sedang menuntut di Amerika. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Menteri Pelajaran. Dia datang ke Amerika, tuan-tuan. Dan saya pengurusi forum ketika itu. Dia mengatakan Ibrahim Libya adalah seorang penderhaka. Ibrahim Libya mencetuskan suasana yang boleh menimbulkan huru-hara, ketegangan politik. Ini Ibrahim yang sekarang menjadi presiden kepada Pakatan Rakyat, pemimpin Pakatan Rakyat. Tuan-tuan tanyalah dia ketika itu. Ya. Sebab itu saya kata bahawa wajarkah kita memasukkannya dalam sukatan mata pelajaran sejarah kita. Perkara-perkara yang tidak menjadi terlalu penting pada kita, tuan-tuan, untuk jadikan bahan sejarah untuk diajar pada anak kita, untuk tujuan untuk menimbulkan lagi ketegangan, tidak perlu sebenarnya. Terpulang masing-masing membuat tafsiran seperti yang berhormat saudara Saifuddin mengatakan, tuanku Sultan Kedah menjarah. Bahkan saya hingga ke hari ini pun saya tidak pernah mengata dan menuduh Ibrahim Libya itu sebagai pengkhianat. Tapi yang berkata ini ialah Anwar Ibrahim. Saya sendiri tidak pernah berkata. Anwar Ibrahim yang berkata sedemikian. Ketika itu dia Menteri Pelajaran. Sebab itu saya kata bahawa kita mesti konsisten mempertahankan pendirian dan hujah kita. Jangan apabila kita tidak berada dalam UMNO, kita bercakap benda yang lain. Bila berada dalam UMNO, kita bercakap benda yang lain. Sebab itulah, tuan-tuan, inilah isu sebenarnya, iaitu kalau mahu mencari kebenaran dalam apa sahaja, termasuk dalam isu sejarah, maka pertahankanlah kebenaran itu, gunakanlah budi bicara, keadilan, hikmah, kebijaksanaan dan keadilan yang menjadi asas kepada kebenaran itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Puan Azhar Kashi. Tuan-tuan, dalam era globalisasi ini, apa yang kita lihat adalah berlakunya contestation of ideas. Saya melihat usaha untuk Sinar melakukan dialog ini sangat penting kerana sesekali lantunan rasa dan emosi itu bergejolak kerana tidak diberikan ruang. Most of the time they just want ventilation. Dan kerana itu saya sangat menghargai sportingnya keempat-empat orang panelis pada hari ini untuk menerima apa juga respon balas Datuk. Kita berikan tepukan kepada empat-empat panelis pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita tidak perlu bersetuju, tetapi yang penting sekali adalah kematangan kita untuk menekuni fakta yang diberikan dan kemudian kita mentelaah sendirilah fakta-fakta yang telah diberikan dan memperkukuhkan pendirian masing-masing. Sekali lagi saya mengucapkan kepada keempat-empat panelis kerana kesempatan untuk satu dialog yang penuh dengan fakta, walaupun tidak perlu bersetuju, tetapi kematangan tuan-tuan memberikan makna yang besar kepada semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi.